Assalamualaikum anak-anak murid. Hari ini kita akan belajar sirah tahun 5. Jom kita mengenali subjek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sirah mengandungi dua tajuk yang besar. Okey, jom kita tengok pelajaran yang pertama. Perkembangan agama Islam terbahagi pada 5, iaitu akidah, ibadat, akhlak, muamalat serta konon, iaitu perundangan Islam. Okey, sekarang kita tengok pelajaran yang kedua. Kewafatan Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada 2. Yang pertama, peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, pelantikan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey, tajuk yang pertama, perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Apakah perkembangan agama Islam dari sudut akidah? Jom kita pelajari. Seperti yang diketahui, perkembangan agama Islam terbahagi kepada 5, iaitu akidah, ibadat, akhlak, muamalat dan konon. Kita akan pergi satu persatu. Perkembangan yang pertama melalui akidah. Perkara ini adalah perkara yang pertama ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW melalui rukun iman. Okey, yang kedua, perkembangan Islam melalui ibadat adalah ditekankan dengan rukun Islam. Manakala perkembangan Islam yang ketiga melalui akhlak, tujuan Nabi Muhammad diutuskan untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia. Manakala muamalat untuk perhubungan sesama manusia, dan melalui konon perundangan Islam yang pertama yang juga dikenali sebagai Piagam Madinah. Pada peringkat pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW amat menekankan daripada sudut akidah. Hal ini kerana akidah merangkumi rukun Islam sebanyak 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Kita akan pergi satu persatu. Beriman kepada Allah. Sebelum kedatangan Islam, kaum Arab Jahiliyah dikenali sebagai zaman Jahiliyah. Hal ini kerana mereka menyembah selain daripada Allah, iaitu berhala, pokok-pokok, matahari dan sebagainya. Terdapat 360 berhala di sekelilingi kota Mekah. Antara yang dikenali adalah Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manaf. Kesan daripada beriman kepada Allah, orang Arab Jahiliyah mula mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan daripada Allah SWT. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat dibuat daripada cahaya dan suci daripada dosa. Malaikat mempunyai tugas-tugas umum dan khusus yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita wajib mengetahui 10 daripada jumlah malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi mempunyai 25 orang. Beza antara Nabi dan Rasul adalah Nabi manusia yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri, manakala berbeza untuk Rasul. Mereka menerima wahyu dan wajib untuk menyeru dan berdakwah kepada orang lain. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada kitab. Wajib kita ketahui 4 buah kitab, antaranya Taurat, Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat juga dikenali sebagai hari kemusnahan dan kehancuran alam ini. Dan rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Percaya dan yakin apa yang berlaku telah ditentukan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Nabi mula berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, baginda menerima pelbagai tekanan, ancaman dan tidak mendapat sokongan ramai. Hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah SWT. Islam berkembang pesat setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan mengembangkan agama Islam itu sendiri. Hal ini kerana orang di Madinah sangat memahami agama-agama sebelum ini seperti kaum Yahudi.
Selepas kedatangan Islam, Rasulullah menyeru mentauhidkan Allah dan Islam berkembang pesat dan kota Mekah bersih daripada perkara syirik. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama. Ustazah sudahi video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.